A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita membuang masa, kita buka majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya dalam siri kuliah online kita. Okey, yang dihormati dan dikasihi Ustaz Sinar, alhamdulillah sudah join, alhamdulillah. Semoga Ustaz Sinar juga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, insyaAllah seperti biasa pada hari ini kita akan membincangkan dua topik. InsyaAllah pada topik yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, memahami asas ilmu usul fiqh penting kepada pelajar ruqyah. Ya, insyaAllah itu topik yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, dan sesi kedua akan dibentangkan oleh saya, rumah berhantu. Ini bergantung kepada keadaan semasa. Jika topik sesi pertama ni panjang dan menarik mendapat maklum balas ataupun soalan-soalan daripada peserta, topik ni akan diambil full lah. Okay? Slot kedua ni bergantung kepada masa dan situasi keadaan. Okay? Tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Diharap suara saya jelas kedengaran. Sekiranya tidak tidak jelas, mungkin boleh komen di ruangan komen, bertulis. Mungkin saya perlu rapatkan diri ke mikrofon. Alhamdulillah. Inilah bagus je kalau kita menggunakan mikrofon yang ada mahal sedikit, tapi dia berkualiti, jaraknya agak jauh pun dia boleh dengar. Mikrofon yang siapa guna ni, Leviosa Live. Ini nak. Bagus, dia jarak agak jauh pun dia boleh rakam suara, dan dia boleh rakam suara jelas, dan yang suara sekitar pun dia alhamdulillah dia dapat blok. Jadi okey, malam ini saya akan memberi kuliah semula dengan mungkin tambahan penerangan berkenaan dengan ilmu usul fiqh. Sebab dulu saya pernah sampaikan, tapi ada sedikit gangguan, ada orang ketuk rumah saya, rupanya ada orang datang ke rumah saya waktu saya sedang memberi kuliah, seperti contohnya malam ini begini, ada ketuk. Jadi saya terpaksa tutup skrin, mute kan mikrofon dan buka pintu, selesaikan urusan baru sambung. Jadi ada sedikit gangguan, maka malam ini saya akan sampaikan semula. Lagipun ilmu usul fiqh ini memang tidak mencukupi hanya disampaikan sekali, perlu ada sambungan-sambungan penyampaian untuk lebih mudah faham. Sebab bukan semua orang ada belajar usul fiqh. Orang ada belajar ilmu fiqh, ilmu fiqh di sekolah rendah, di sekolah menengah, cara mengambil wudhu, cara rukun-rukun sembahyang, halal haram satu makanan, khinzir itu haram, air kosong itu halal. Tapi tidak ramai orang belajar ilmu usul fiqh yang ada biasanya di sekolah pondok, di universiti. Sedangkan sebagai peruqyah yang aktif, kalau ingin beruqyah aktif, kita akan dari masa ke masa akan ditanya oleh pesakit, keluarga pesakit yang kita memerlukan kefahaman usul fiqh. Tidak pun kita ditanya apabila kita tengok YouTube, kita baca
tulisan-tulisan di media sosial, Facebook. Kalau kita tahu dan fahami ilmu usul fiqh, kita akan lebih mudah memahami perbincangan hal-hal yang berkaitan ilmu ruqyah, terutama bahagian hukum hakam. Tidaklah kita terlalu bingung. Bukan untuk kita mengajar kepada orang lain pun, untuk diri kita sendiri agar tidak bingung. Sebab ada perbincangan hukum fiqh ni sampai bergaduh. Masalah jawab. Sebab satu pegang mazhab Syafi'i, satu pegang mazhab Hanafi, satu pegang mazhab Hambali. Jadi yang kalau sekadar berbeza pendapat, mengeluarkan hujah tak apa, tapi ada tu sampai bergaduh, sampai mengejek-ngejek, mengolok-ngolok, merendah-rendahkan. Apalah itu Sunni, seorang penyembah kubur, dikatakan. Lepas tu ada satu apalah itu tauhid 3 serangkai oleh golongan ini yang macam ajaran agama Nasrani. Jadi bergaduh. Yang ketawa golongan penyokong LBGT, golongan penyokong liberal thinking, atheist. Kita sesama umat Islam bergaduh perkara yang kalau dalam kategori dia khilafiyah, yang boleh berbeza pendapat. Dan sebenarnya kalau orang yang dah sampai belajar ilmu-ilmu tinggi ni, memang kita akan jumpa perbezaan pendapat. Saya bagi satu misalan, kita belajar bukan ilmu agama, tapi ilmu karate do atau taekwondo, malah ilmu silat. Kalau ingin buat misalan atau kias, kalau mula-mula belajar white belt, yellow belt, green belt, blue belt, teknik tu hampir sama, tidak ada beza. Tapi apabila seorang dah masuk ke yang hitam, ada jadi 3 dan, ada 5 dan, akhirnya dia buat satu aliran taekwondo atau karate do sendiri. Ada karate do aliran Shotokan, ada karate do aliran Goju-ryu, ada karate do aliran Shito-ryu. Kalau Semenanjung banyak Shito-ryu. Sekolah mazhab dia di Sabah, aliran dia lebih kepada Shotokan karate. Dia akan ada berbeza. Apabila anak murid tu dah black belt, dia ada teknik-teknik tertentu, cara tumbukan, cara tangkisan tu akan ada perbezaan, tidak seperti yang mula-mula asas. Itu perkara biasa. Begitu juga ilmu-ilmu agama ni, sampai satu peringkat, dia akan ada berlaku khilafiyah, perbezaan pendapat. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan kepada para peserta, terutama yang berminat belajar ilmu ruqyah ni lebih mendalam, supaya tidak bingung. Tidak pun dia menjadi ulama boleh mengeluarkan fatwa, tetapi dia faham apabila sesuatu isu tu dikupas dan dibincangkan. Tidaklah dia asik mana satu yang betulnya. Bila si A cakap ajar, dia percaya. Tiba-tiba si B ajar yang lain-lain yang bercanggah, dia jadi bingung. Dan dia ikut terbawa-bawa, orang olok mengolok, ejek mengejek antara ni dua-dua beberapa golongan. Kalau ustaz sama ustaz bergaduh, biarkanlah mereka bergaduh kerana dengan ilmu. Ustaz ni tidak sependapat dengan saya, tapi masing-masing ada ilmu, masing-masing pegang satu mazhab Hanafi, satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Hambali. Tapi untuk kita orang awam, kita kena faham inilah asas dia macam usul fiqh ini, dan kita peganglah dengan satu jawapan atau satu pendapat. Jika ia masih dalam kategori khilafiyah. Masalah dia ada dalam kategori khilafiyah, kalau pendapat ulama majoriti, tapi hanya minoriti mengatakan tak ada khilaf, dia kata. Jadi itu juga masalah. Ada yang tidak mau mengaku bahawa sebenarnya ada khilaf dalam hal itu. Apa itu khilaf? Kita akan belajar malam ini. Okey, saya akan buka slide. Saya akan masih memakai slide
nota slide saya yang lalu, sebab masih banyak yang boleh dikupas. Cuma mungkin tambahannya, malam ini ada yang saya ringkaskan, tapi saya ada satu yang saya ingin sampaikan secara tambahan, yaitu pada penghujung kuliah ini saya akan berikan satu contoh pemakaian ilmu usul fiqh secara umum dan satu lagi contoh khusus pemakaian kaedah fiqh yang ada dalam buku ini. Buku tulisan Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Buku ini saya ada belajar dengan Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani secara berdepan, secara terlaki. Malah buku ini beliau tanda tangan sendiri, Syekh Abu Al-Bara tanda tangan. Dan beberapa lagi buku Syekh Abu Bara yang telah diterjemahkan bahasa Indonesia yang juga saya belajar dengan Syekh Abu Bara secara berdepan dan saya minta dia tanda tangan. Ini buku pun, kitab ini dia tanda tangan. Saya belilah, dia tidak hadiahkan, saya beli sebab diterjemahkan di Indonesia dan dijual biasanya dijual waktu kursus, waktu daurah. Ini pula juga ada ditanda tangan sendiri oleh Syekh Abu Al-Bara, dan juga buku ini saya pun minta Syekh Abu Al-Bara tanda tangan juga buku ini. Ada orang minta artis tanda tangan, jumpa Blackpink minta artis tanda tangan, jumpa penyanyi Korea BTS BTC ke apa, minta tanda tangan. Saya minat ulama ilmuwan dan saya suka minta mereka tanda tangan kitab-kitab tulisan mereka yang saya beli. Okey, jadi kita ambil satu contoh khusus dalam buku ini tentang pemakaian kaedah fiqh supaya yang lebih paham. Sebenarnya apa yang kita belajar kali ini adalah lebih advanced level. Tapi itulah, ramai yang dah ikut selalu kuliah kita dari dahulu, setahun 2 tahun yang lalu, insya-Allah akan lebih mudah faham apabila kita masuk ke topik yang agak advance ini. Ya, kita masuk dan ada yang saya cuba ringkaskan dan ada yang saya akan huraikan lebih panjang. Pendahuluan ini saya cuba ringkaskan sebab pernah disampaikan sebelum ini. Kenapa kita penting belajar ilmu usul fiqh, terutama peruqyah? Sebab peruqyah selalu meruqyah orang dan mula dikenali. Ada masanya kita peruqyah ditanya pasal berkenan soal hukum. Contohnya, bolehkah gunakan garam dalam perawatan? Bolehkah menggunakan azimat? Adakah harus atau haram menyimpan azimat dan sebagainya? Maka adalah perlu peruqyah tahu dan faham ilmu usul fiqh. Malah kita bukan perlu tahu dan faham ilmu usul fiqh untuk berkebolehan memberi fatwa. Bukanlah bermakna kita boleh jadi ulama dengan belajar asas ilmu fiqh. Tapi dengan kuliah ini kita dapat memahami apabila ada peruqyah, ada ulama membincangkan hukum hakam yang berkaitan dengan ilmu ruqyah, kita akan faham, kita tidak akan bingung. Biarlah kedua-dua ulama, kedua-dua peruqyah berpengalaman itu bergaduh, tapi kita yang tahu dasar foundation ilmu fiqh ini, kita akan faham kenapa jadi begitu perbezaan pendapat dan kita buat keputusan nak ikut ulama A ke ulama B. Yang penting kita faham, taklah kita ikut memutar tuli, ikut burung seperti burung kakak tua, ikut saja. Dikata haram kita cakap haram, dikata halal kita cakap halal, dikata harus kita cakap harus, tanpa kita faham kenapa dikatakan harus, kenapa dikatakan haram. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya. Okey, kita akan melihat kepada makna atau definisi usul fiqh.
Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membahaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh mujtahid, iaitu ulama. Ulama yang boleh mengeluarkan fatwa untuk mengeluarkan hukum syarak. Adakah perkara itu, perbuatan itu wajib, sunat, haram, makruh, harus, mubah, itu untuk mengetahui hukum-hukum ni. Kalau ulama dia ingin mengeluarkan hukum ni, dia perlu tahu ilmu usul fiqh. Baru dia boleh istinbat atau dia boleh keluarkan hukum. Hukum dari dalil Al-Quran, hukum dari dalil hadis Nabi. Dan bukan semata-mata ilmu usul fiqh ni, dia kena ada lebih banyak ilmu. Ilmu tentang bahasa Arab, nahwu bahasa Arab, saraf, balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Dan ulama-ulama yang pakar dalam berbagai bidang ilmu ni yang mendalam. Kalau zaman dulu memang ramai, sekarang ni sukar ulama yang dia tahu semua. Kalau dulu kita ada Imam Hanafi, kita ada Imam Syafi'i, kita ada Imam Malik, kita ada Imam Ambali, sebagai ulama dahulu yang hidup pada zaman tabi'in yang pakar dalam banyak bidang sehingga mereka boleh mengeluarkan fatwa. Jadi kandungan perbahasan dalam usul fiqh adalah berkenaan dalil-dalil syarak yang bersifat kulli atau umum. Antara dalil syarak ni ataupun sumber syarak untuk kita tentukan hukum ni adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, untuk mensabitkan atau menentukan hukum-hukum syarak. Dari sudut, kalau sumber dalil Al-Quran, hadis ni memang tidak ada pertikaian. Memang itulah sumber utama. Walau apapun mazhab. Mazhab Hanafi kah, Maliki kah, Syafi'i kah, Hanbali kah, Ahli Sunnah wal Jamaah kah, Salafi kah, walau Syiah kah, tetap mereka Al-Quran, hadis memang itulah sumber utama. Tapi sumber seterusnya seperti ijma' ulama, ijtihad, qiyas, ini ada perbezaan pendapat. Ada yang setuju qiyas sebagai sumber hukum, ada tidak setuju, dan ada yang mengatakan uruf. Uruf ni adalah adat di satu tempat, di satu kampung tu boleh dijadikan sumber hukum. Contohnya di Madinah apa yang mereka biasa amalkan, di Mekah apa yang mereka biasa amalkan, boleh jadi itu jadi sumber untuk dalil untuk sesuatu perbuatan tu dianggap haruskah, makruhkah. Tapi ada yang tidak menerima. Kita di sini bukan membicarakan mana satu yang betul atau tidak, kita belajar asas kepada ilmu usul fiqh. Sekarang kita lihat pula kepada apa dia perbezaan ilmu fiqh atau ilmu fiqh yang memang istilah ini popular dari sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai di industri. Apa beza dia pula dengan ilmu usul fiqh? Dari segi perkataan usul fiqh ini ada tambahan perkataan usul berbanding dengan ilmu fiqh atau ilmu fiqh. Jadi perbezaannya antaranya adalah kalau ilmu fiqh atau ilmu fiqh yang kebiasaan di sekolah atau sekolah rendah, sekolah menengah kita sebut fiqh, ia membahas dalil-dalil syarak secara terperinci. Dalam istilah teknikal dia dalil tafsili secara terperinci. Adakah sesuatu tu solat 5 waktu adalah fardu, solat tahajud adalah sunat, makan sambal belacan apa? Makruh contohnya. Baca Yasin malam Jumaat haruskah, haramkah, makruhkah? Begitu. Dia membincangkan inilah yang secara hukum yang terperinci. Mencuri itu kalau didapati bersalah apa hukumannya? Potong tangan.
itu masuk dalam ilmu fiqh, yaitu perincian. Kalau kita menuduh seorang berzina, perlu ada 4 orang saksi. Itu ilmu fiqh. Seterusnya berbeza pula dengan ilmu usul fiqh, ia membahas dalil-dalil fiqh atau dalil-dalil syarak secara umum, atau istilah teknikalnya dalil ijmali, umum. Mungkin sekarang masih tidak paham uraian saya ini, tapi nanti bersabar, kita tengok lagi tajuk-tajuk seterusnya, insya-Allah mungkin dengan penerangan tajuk-tajuk seterusnya ini, selepas ini mungkin akan lebih paham. Jadi yang kedua pula, ilmu fiqh ini merupakan istinbat, hukum yang lahir selepas pengkajian metodologi usul fiqh. Seorang ulama, bila dia ditanya, dia minta fatwa atau pendapat suatu hukum, dia kena tahu ilmu usul fiqh, cara-cara metodologi usul fiqh tu, macam mana cara untuk mendapatkan hukum daripada ayat Quran ni, daripada hadis ni, macam mana ditentukan hukum daripada dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan lagi sumber-sumber hukum yang lain, baru dia keluarkan hukum, satu hukum. Itu ilmu fiqh, dia akan keluarkan satu hukum. Contohnya, bayi tabung huji ini bolehkah tak? Orang Islam bolehkah ini bayi tabung uji? Ataupun mesti melahirkan secara biasa? Orang Islam boleh tak melabur saham? Boleh tak orang Islam melabur dengan Bitcoin? Jadi untuk ulama memberikan hukum hakam, dia kena tahu ilmu usul fiqh. Cuma kita orang awam tahu, yang dapat tahu, dia kata ini haram, ini harus. Kita bandingkan dengan usul fiqh, ilmu usul fiqh pula adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk melahirkan hukum syarak atau fiqh. Proses dia, macam mana suatu hukum tu diperolehi, yang menjadikan ulama mengatakan ini haram, ini harus, ini makruh, azimat itu haramkah, makruhkah, haruskah. Jadi ilmu usul fiqh ini adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi. Sebab Al-Quran dan hadis Nabi ada yang terus terang, straightforward, tapi ada yang tidak jelas secara umum. Bukan semua dalam Al-Quran atau hadis Nabi katakan ini adalah haram, ini adalah wajib, inilah harus. Jadi macam mana ayat Quran tu, hadis Nabi itu dikeluarkan hukum, ulama yang tahu. Ulama tahu, dan cara ulama mengeluarkan hukum dari satu sumber atau dalil hukum ini adalah menggunakan ilmu usul fiqh. Terusnya ilmu fiqh menentukan hukum satu perkara atau perbuatan. Sahkah wuduk yang kita ambil, tidak sahkah? Contoh. Kalau ilmu usul fiqh pula, dia mengkaji kaedah untuk melahirkan atau menentukan sesuatu hukum tu. Memang kalau secara abstrak ni agak sukar faham, tapi insya-Allah mungkin dengan contoh yang nanti saya berikan akan lebih mudah untuk tangkap apa maksud ni dan kenapa ilmu usul fiqh ini penting kepada peruqyah yang benar-benar berminat mendalami ilmu ruqyah. Terusnya kita pergi kepada sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Apabila kalau seseorang tu belajar ilmu usul fiqh ni, dia memang tidak dapat lari, dia kena belajar sejarah munculnya ilmu usul fiqh ni. Dan saya akan sampaikan ini secara ringkas. Kalau nak belajar lebih lanjut, masuklah universiti, ambillah paper atau subjek ilmu usul fiqh, atau pergilah sekolah pondok. Yang ini kita terangkan dalam secara ringkas dalam bahasa yang mudah faham, bahasa yang tidak terlalu, kita tidak akan guna bahasa seperti dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama. Kita gunakan bahasa moden untuk menyampaikan.
Okey, kita akan lihat sejarah. Okey, ilmu usul fiqh ini berkembang semasa zaman tabi'id dan tabi'id tabi'in. Apa itu tabi'id dan tabi'id tabi'in? Nanti kita akan terangkan. Ilmu usul fiqh ini dikatakan dipelopori, founder dia adalah imam mazhab kita sendiri, yaitu Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Jadi kita sepatutnya bangga kita bermazhab Syafi'i yang mengasaskan ilmu usul fiqh ini dipelopori, disusun secara sistematik adalah Imam Syafi'i. Dalam sejarah penyusunan ilmu usul fiqh ini ada dua metodologi ataupun pendekatan. Dan saya ringkaskan sini, dia sebut Madrasah Ali Ar-Ra'i. Kalau dalam bahasa ini dia panggil ini School of Thought. Madrasah ini dia berpusat di Basra dan Kufah. Sekarang ni kawasan Basra dan Kufah ni dikenali dengan negara Iraq. Dan satu lagi madrasah atau satu sekolah pemikiran namanya Madrasah Ahli Al-Hadis. Daripada madrasah ni muncullah orang-orang yang beraliran Salafi. Dia berpusat di Mekah dan Madinah. Daripada perkembangan dua madrasah ini atau dua sekolah pemikiran ini, maka lahirlah beberapa mazhab. Mazhab ada banyak, tapi yang bertahan sehingga ke hari ini ialah mazhab Hanafi yang popular di kalangan India, orang-orang berbangsa India, berbangsa Pakistan, dan banyak dianuti di negara India, negara Pakistan, Turki. Turki pun rakyatnya banyak bermazhab Hanafi. Lepas itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini kebanyakan dia punya pengikut mazhab Maliki ini di sebelah Afrika Utara. Afrika Utara kebanyakan bermazhab Maliki. Dan mazhab Syafi'i popular berkembang di Nusantara, di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, kita bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini popular di Timur Tengah, di tanah Arab. Empat mazhab ini dikenali dengan gelaran mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang ringkaskan Ahli Sunnah wal Jamaah ini kepada ASWJ atau Aswajah. Cuma sekarang di media sosial perkataan Aswajah ni seperti satu yang hina pula. Sedangkan penganut empat mazhab ini, mereka kita digelar Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi ada orang ringkaskan menjadi Aswajah. Tapi karena ada pergaduhan yang hebat di kelompok-kelompok tertentu, menjadikan seolah-olah istilah Aswajah ini yang mempunyai inilah dia dianggap rendah, hina, penganut ni Ahli Sunnah wal Jamaah ni bodoh dan sebagainya. Amat menjadikanlah. Sedangkan Islam terbesar di dunia ini majoritilah adalah penganut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nak bandingkan dengan Syiah, contohnya Syiah cuma ada majoritinya di Iran. Kalau Khawarij ini pula tidak berapa banyak yang secara terbuka mengatakan dia Khawarij, walaupun cara berfikiran tu ada golongan Khawarij. Jadi kita belajar perlahan-perlahan, step by step. Yang orang di luar sana nak bergaduh, mereka bergaduh lah. Yang ini kita cuba memahami ilmu ni supaya kita tidak cepat
tersentak, cepat nak marah apabila ada perdebatan. Dan sebenarnya mazhab ini ada banyak. Cuma mazhab-mazhab yang lain dia telah pupus. Dia tidak lagi diamalkan, tidak ada pengikut sudah. Tidak ada pengikut. Macam mazhab Hanafi masih ada pengikut. Di Turki ada mazhab Hanafi, di India, di Iran. Dan kalau boleh itulah kita elakkanlah kutuk atau hina Imam Hanafi. Kita menyinggung perasaan saudara-saudara kita seagama yang berbangsa India Muslim. Kalau kita sebab India Muslim orang-orang tabligh kebanyakan yang bermazhab Hanafi. Jadi kalau kita hina apalah ini imam ya, pengasas Imam Abu Hanifah, ada yang tuduh dia seolah-olah dia ini bodoh sangatlah. Kita menyinggung perasaan sahabat kita. Kalau orang mazhab Hanafi solat subuh tidak baca kunut, mereka tak baca kunut lah. Kalau kita Imam Syafi'i nak baca bermazhab Syafi'i, baca kunut, kita baca kunut. Tak perlulah kita cakap doa kunut, baca kunut solat subuh tu bid'ah, sangat menghina sahabat kita bermazhab Hanafi, sahabat kita India Muslim yang bukan saja ada di Malaysia tapi yang orang India yang berada di India, orang Pakistan. Dan kalau kita tengok macam di Sabah juga ada orang Pakistan asalnya mereka banyak bermazhab Hanafi, tapi apabila mereka berhijrah ke Malaysia, buka restoran, kedai mamak apa, bercampur dengan masyarakat kita, bila mereka pun akhirnya mengadaptasi mazhab kita juga. Mereka ikut sembahyang subuh berjamaah, mereka pun baca doa kunut juga. Kecuali mungkin kalau mereka di rumah. Tidak perlu ada gaduh-gaduh mengatakan doa baca kunut waktu solat subuh itu bid'ah. Jadi kita harap benda-benda begini itulah kita faham bahwa ini kita belajar ni ilmu usul fiqh, kita faham, tidak perlulah kita bergaduh hina menghina. Kalau kita nak bergaduh, kita bergaduh tu dengan sana tu yang negara merampas negara saudara seagama kita. Yang saya tidak akan sebut di sini, nanti pula Coach Kamarul nak upload nanti ni video dia rakam di YouTube, nanti kena ban sebab disebutlah negara tu, negara yang terlaknat. Itu yang kita kutuk. Itu. Sebab kalau tidak asyikkan nanti kita nak tolong kita punya sahabat yang kena serang di Syria kan di mana, tiba-tiba dia mazhab lain lah, jangan tolong hanya kerana perbezaan mazhab, tak nak tolong. Jangan lihat kepada mazhab, lihat kepada Islam. Dan itulah sebenarnya mazhab ni banyak. Saya bagi satu contoh, ada dalam slide ini, iaitu mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri dia suatu ketika dahulu wujud mazhab Zahiri. Tapi sekarang dia tak ada dah. Sebab langsung tak ada pengikut dia. Tak ada. Kita pergi Turki ke, kita pergi Arab ke, kita pergi Afrika Utara, atau di Malaysia tidak ada. Kita carilah orang yang menganut mazhab Zahiri, tidak ada. Tapi macam mana kita tahu bahawa wujudnya mazhab Zahiri ini? Sebab daripada kitab-kitab sejarah. Ada ulama-ulama mazhab Zahiri ini pernah menulis buku, ataupun ulama-ulama yang mengkaji sejarah, mengkaji tentang ilmu usul fiqh ini, menulis bahawa wujud mazhab Zahiri suatu ketika dahulu. Jadi ini realiti dia. Kalau ada pihak yang dia kata dia tidak ingin bermazhab sebab mungkin dia bertaraf ulama yang boleh keluarkan fatwa, dia kata dia nak rujuk Al-Quran dan hadis sahaja tanpa rujuk pendapat ulama, silakan. Dia rasa dia boleh keluarkan fatwa dengan rujuk Al-Quran dan hadis tanpa merujuk kepada penerangan ulama. Itu kita silakan. Dia dengan pegangan dia. Kita ada mazhab kita kena belajarlah, kita kena fahami
ilmu ni supaya kita fahami dan kita tidaklah rasa segan, rasa malu bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi. Seolah-olah kalau kita bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi, seolah-olah kita ni penjahat, bodoh, kita berbuat dosa besar. Jangan, kita belajar ilmu ni supaya kita faham. Okey, seterusnya, ini penting konsep-konsep asas. Sebab ramai orang di media sosial, netizen, ingin terlibat sama untuk membahas satu perkara tanpa faham benda-benda asas. Benda-benda asas tak faham, jadi sebenarnya kalau tak faham, benda paling asas pun tak faham, lebih baik jadi pelajar. Baca, dengar, tonton, nilai, tanya lagi orang yang lebih pandai, buatlah kesimpulan, nak ikut pendapat A ke pendapat B. Tanpa perlu mengulas, tanpa perlu mengejek. Ini kadang-kadang yang teruk dalam sebagian ahli masyarakat kita. Mufti pun bagi pendapat dikutuk. Mufti. Orang yang dilantik jadi mufti ini, tidak kiralah di Malaysia kah, di negara lain, mufti ini orang yang berilmu. Tak ada orang lulus SPM saja dilantik jadi mufti. Mufti ini orang yang berilmu. Kalau kita tak setuju dengan mufti, tak setujulah. Dulu kan pernah ada mufti kata, ikutlah larangan kerajaan waktu zaman COVID, jangan hari raya tak boleh lepas sepadan, orang kutuk mufti. Kalau tak setuju dengan pendapat mufti, kita rasa kita lebih pandai daripada mufti, tak setujulah, tak sependapat, tapi tak perlu kita kutuk mufti. So ada tu kutuk mufti, benda-benda asas pun dia tak faham. Orang lain kutuk, dia ikut macam burung kakak tua, dia pun ikut kutuk. Dia pakai logik akal semata-mata. Logik akal ni kita ada perbahasan juga ni. Nantilah kalau kita ada suatu masalah ini, kita masuk pula bagian akidah, sifat 20, tauhid 3 serangkai, insyaAllah. Sebenarnya pernah dibincangkan sebelum ni, cubalah cek di kuliah-kuliah yang lalu, yang insyaAllah kalau ada direkam, boleh tengok. Dan kami sampaikan dalam bahasa yang mudah. Kita elakkan yang topik-topik kontroversi. Kita sampaikan bahasa untuk mudah faham. Okey, sekarang kita belajar pula beberapa konsep asas ni, kita perlu faham. Hukum syarak. Hukum bermaksud undang-undang Islam. Seperti wajib, haram, sah, batal dan sepertinya. Hukum juga bermakna hukuman atau balasan. Contohnya apabila seorang ditangkap mencuri, dia akan dihukum. Kalau ikut undang-undang di Malaysia, dia boleh dipenjarakan. Kalau orang bergaduh, mungkin boleh ditangkap dan dijatuhkan hukuman, sama ada dimasukkan ke penjara atau didenda. Itu pun hukum. Tapi dalam kita belajar ilmu usul fiqh, kalau kita sebut hukum, terutama hukum syarak, bermakna adalah undang-undang Islam. Bukan undang-undang Yahudi, bukan undang-undang Nasrani, bukan undang-undang Buddha, bukan undang-undang Hindu, tapi undang-undang Islam. Kalau kita sebut hukum syarak. Itu yang kita perlu faham. Kedua, istilah mukallaf. Apabila disebut mukallaf, bermaksud orang yang ditaklifkan kewajiban ke atasnya. Kalau masih ada tidak faham apa maksud ayat itu, maksudnya orang yang kita manusia ni, yang hukum hakam jatuh kepada kita. Kalau kucing, hukum hakam tidak jatuh kepada kucing. Kucing tidak wajib sembahyang, kucing tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak mukallaf. Kita wajib solat 5 waktu, wajib puasa di bulan Ramadan. Anak kita kalau belum balik, dia belum mukallaf. Anak kita baru umur 3 tahun, jangan kita marah pukul dia kerana tidak solat. Anak kita umur 3 tahun, jangan kita marah dia, kita pukul dia kerana tidak puasa di bulan Ramadan.
Sebab hukum hakam belum jatuh ke atas dia. Dia belum mukallaf. Itu maksud mukallaf. Iaitu orang yang sudah dewasa, contohnya wajib solat 5 waktu. Kita kena faham tu. Dan bukan sekadar manusia mukallaf. Jin pun mukallaf. Jin pun jatuh hukum kepada dia. Jin pun diperintahkan untuk beragama Islam. Dan jin ada yang beragama Islam, ada beragama Nasrani, ada beragama Hindu, ada yang tidak beragama, jin atheist, mengatakan tidak ada Tuhan. Bukan saja manusia tapi jin. Jin juga jatuh hukum kepada dia. Dia wajib, dia diperintahkan untuk beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, dia mati dalam kekufuran, jin akan masuk neraka. Kita pergi ke seterusnya. Istilah seterusnya, ijtihad. Ijtihad bermaksud pendapat ulama berkenaan sesuatu hukum. Benda tu halalkah, haramkah, wajibkah, sunatkah, makruhkah, haruskah? Ada hukum yang sudah jelas. Sembahyang 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, minum arak haram. Tapi ada kehidupan manusia berkembang. Zaman moden ni banyak lagi aktiviti-aktiviti manusia yang perlukan ulama menentukan hukum. Sebab kalau kita tengok di Al-Quran atau hadis tidak ada dengan jelas. Contohnya, adakah forex, pelaburan forex itu haramkah, haruskah? Kalau kita buka kitab Al-Quran atau hadis Nabi, tidak ada kita jumpa dalam ayat Al-Quran kata, hendaklah kamu menghindari forex sebab dia adalah haram. Atau hadis Nabi mengatakan, tidak boleh melakukan forex, pelaburan sebab dia haram. Tidak ada. Jadi kita kena rujuk ulama. Ulama yang mengkaji dari Al-Quran, hadis-hadis, menggunakan kaidah qiyas, melihat dari sudut bahasa Arab dan sebagainya, semua dikaji, barulah ulama tu memberitahu apa hukumnya. Forex ni halalkah, haruskah, haramkah, atau sekadar makruhkah, atau sunat. Bagus melabur forex sebab dia sunat. Jadi mahkamah yang ni, sebab Al-Quran dan hadis tidak ada dengan jelas memberitahu hukumnya. Jadi bukanlah bermakna kalau kita mengatakan kita ikut ulama, kita dengar pendapat ulama, kita menolak Al-Quran dan hadis. Sebab ulama pun mengkaji Al-Quran dan hadis. Cuma ada sesuatu perkara yang zaman moden ini, kehidupan manusia berkembang, dia tidak ada hukum tu dinyatakan secara jelas di Al-Quran dan hadis. Hukum menggunakan ATM atau membayar menggunakan membeli di Shopee. Halalkah, haruskah hukumnya atau haramkah? Kalau ikut ilmu fiqh, untuk satu perniagaan yang sah dia mesti ada ijab dia kan, ijab kabul. Bukan saja nikah ada ijab kabul. Aku nikahkan di kau, aku terima nikahnya. Dalam jual beli ada ijab dan kabul. Kalau beli online, berlakukah ijab dan kabul? Kalau kita direct cek di Al-Quran dan hadis, kita ada kemahirankah untuk tentukan hukum? Kalau tidak akan dijelaskan. Dalam Al-Quran adakah, dalam Al-Quran atau hadis mengatakan, membeli secara online di Shopee hukumnya harus. Hukum itu dinyatakan dengan jelas di Al-Quran dan lain. Tidak ada. Jadi kita kena rujuk ulama. Ulama lah yang akan membantu memberitahu apa hukumnya. Setelah ulama mengkaji, dia lihat Al-Quran. Ulama ni mungkin dia hafal 30 juz Al-Quran. Hadis-hadis, berbagai hadis, kitab-kitab hadis dia sudah telaah, dia sudah baca kitab hadis Bukhari, kitab Sahih Muslim. Jadi dia daripada semua ilmu tu, mungkin dengan ilmu metodologi qiyas, dia tentukanlah hukum. Begitu. Jadi bila tidak ada hukum dengan jelas tu dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, maka mahkamah ulama akan menentukan, memberitahu hukumnya apa. Hadis itulah yang dikatakan ijtihad.
pendapat ulama. Tapi pendapat ulama ni yang kita sebut ijtihad, dia bukanlah pendapat suka-suka berpendapat, oh ini tak boleh, ini boleh. Dia nak mengeluarkan hukum tu berdasarkan ilmu dia, berdasarkan metodologi dalam ilmu usul fiqh dan sebagainya. Bukan dia saja-saja suka. Itu pasal kita kena rujuk ulama. Kalau saya ditanya apa hukum itu, hukum ini, saya jawab mungkin ikut pendapat suka-suka saja. Saya bukan ulama. Kalau saya bagi jawapan yang serius pun, jawapan itu adalah berdasarkan ulama. Ada kitab yang saya baca, ada kuliah yang saya pernah hadir daripada ulama, atau video saya tengok, atau buku-buku, bukan daripada pendapat saya sendiri. Jadi itu ijtihad, itu pendapat ulama berkaitan sesuatu hukum. Ada lagi istilah mujtahid. Mujtahid bermakna ulama yang layak melakukan ijtihad. Bukan semua ulama pada tahap mujtahid. Antara contoh ulama yang pada tahap mujtahid yang boleh mengeluarkan hukum hakam agama, sama ada itu haramkah, halalkah, haruskah, makruhkah, antara dia ulama bernama Abu Hanifah, yaitu pengasas mazhab Hanafi, ulama yang bernama Imam Syafi'i, yang pengasas mazhab Syafi'i, ulama yang bernama Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, dan ulama bernama Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali. Itu antara yang diketahui ulama besar, ulama muktabar yang ada keilmuan untuk berijtihad, untuk menentukan hukum hakam, sebab mereka ada ilmu yang cukup. Dan ada lagi satu sebelum saya masuk ke ijma' ulama, khilaf yang dibawa itu, khilaf ulama. Bila ada ulama berbeza pendapat, ulama A kata begini, ulama B kata begini, istilah dia ini kita sebut khilaf. Artinya ulama tidak satu pendapat dengan sesuatu hukum tu, berbeza pendapat. Kalau ulama pula, majoriti ulama sama pendapat, katakan ada 1000 ulama, 900 ulama berpendapat A, hanya 100 ulama berpendapat B. Jadi yang 900 ulama berkatakan hukum sesuatu itu adalah A, maka itu kita panggil pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama berkata demikian. Dan biasanya kita akan ikut pendapat ulama yang majoriti. Tapi kalau kita tidak ikut pendapat ulama majoriti, kita ikut juga yang minoriti, tidaklah salah, tidaklah boleh kita kutuk orang yang ikut pendapat ulama minoriti. Sebab masih ada ulama yang berpendapat demikian. Itu istilahnya jumhur ulama. Dan kita naik ke atas balik, tadi itu ijma' ulama. Kalau ulama semua sepakat, tidak ada perbezaan pendapat, itu dipanggil ijma' ulama. Kalau dalam ilmu fiqh, kalau ijma' ulama, kita wajib ikut. Kalau semua ulama mengatakan benda itu haram, tidak boleh dibuat, kita tidak boleh buat. Walaupun tidak ada jelas ayat Al-Quran atau hadis mengatakan benda itu haram, tapi semua ulama tidak ada perbezaan pendapat mengatakan haram, wajib kita hindari perkara itu, benda itu. Kalau semua ulama sepakat, itu ijma' mengatakan harus, satu perbuatan itu harus, maka kita pun akan ikut, harus. Tidak bolehlah kita kata haram, dia haram. Sebab tak ada pun ulama, satu pun ulama mengatakan haram. Jadi itu dinamakan ijma' ulama. Penting kita faham ini. Seterusnya, dari segi zaman pula, ada zaman Rasulullah. Rasulullah masih hidup, orang akan merujuk hukum hakam dengan bertanya kepada Rasulullah. Atau bertanya kepada sahabatnya. Sebab mereka mungkin tidak tinggal dengan Rasulullah, tapi tanya dengan pendapatnya, pendapat sahabat, dan sahabat itu pula akan rujuk kepada Rasulullah. Ingat,
hadis tentang meruqyah ketua kampung yang disengat, yang ada hadis mengatakan disengat kalajengking, ada riwayat hadis pula mengatakan disengat dipatuk ular. Sahabat tu minta upah kambing, dan lepas tu ada yang risau, bolehkah mereka menerima upah dengan membaca ruqyah, membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah saja, tapi berapa banyaknya, berapa ekor kambing diberikan kepada mereka sebagai upah. Mereka rujuk Rasulullah. Rasulullah masih hidup, rujuk, tanya Rasulullah tentang hukumnya. Bolehkah, halalkah diambil atau haram? Jadi itu zaman Rasulullah masih hidup. Bila Rasulullah sudah meninggal, namanya zaman sahabat. Bila sahabat sudah meninggal, namanya zaman itu tabi'in. Antara ulama-ulama zaman tabi'in ini seperti Hasan al-Basri. Lalu disebut Hasan al-Basri, dia ulama pada zaman tabi'in. Lepas zaman tabi'in ini kita sebut zaman tabi'it tabi'in. Zaman tabi'it tabi'in inilah ilmu banyak sudah disusun secara sistematik. Ilmu bacaan Quran yang disebut tajwid sudah ada disusun. Ilmu fiqh sudah ada disusun. Zaman tabi'it tabi'in inilah muncul ulama seperti Imam Abu Hanifah, pengasas Imam mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal, pengasas mazhab Hambali. Mereka hidup ni di zaman tabi'it tabi'in. Kalau carta secara ringkas sepertilah zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Zaman ini dipanggil ulama salaf. Imam Syafi'i itu ulama salaf. Imam Abu Hanifah itu ulama salaf. Mereka hidup pada zaman tabi'it tabi'in. Mereka ini digelar ulama salaf. Selepas kehidupan mereka yang meninggal dah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, selepas dari zaman mereka dipanggil sudah ulama selepas itu dipanggil ulama khalaf. Ulama khalaf. Sampailah sekarang ulama yang ada sekarang ini ulama khalaf. Tapi ada yang mengatakan mereka ikut pendapat ulama salaf, maka mereka menggelarkan diri mereka salafi. Ringkaskan sahaja dulu. Jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in dah saya terangkan. Saya tidak akan lagi ulang terangkan. Tadi dah terangkan. Saya skip ni. Ini pun saya secara ringkas apakah yang dimaksudkan hukum syarak? Tadi kita secara umum telah terangkan. Jadi bila kita sebut hukum syarak ini, yang kita manusia yang mukallaf, yaitu yang sudah akil balik, waras pemikiran, bukan gila. Apabila kita melakukan sesuatu, kita sentiasa berada dalam keadaan melakukan sesuatu dalam 5 keadaan ni. Adakah kita lakukan itu perkara wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini saya tidak akan terangkan secara lebih lebih panjang lebar, tapi sebenarnya perlu kita faham. Benda ni nampak senang, dari sekolah rendah, sekolah menengah pun kita sudah jumpa istilah ni. Tapi memahami dia tu belum tentu orang ramai yang telah memahami. Jadi saya tidak akan huraikan ni sebab saya akan masuk ke satu topik lagi yang dalam ilmu usul fiqh ni. Jadi ini saya tidak terangkan, tapi saya rasa saya ada terangkan lebih panjang lebar di kuliah yang lalu. Ini pun saya tidak akan huraikan secara ini. Tadi itu yang dalam sunnah itu ada wajib, ada sunat. Sunat ini, nama lain kepada sunat ini mandub dan mustahab. Cuma kita kena paham, kalau kita dari sudut hukum syarak ni, sunat ni dia beza sikit dengan istilah sunnah. Ada orang kata makanan sunnah, sunnah Nabi makan dengan 3 jari. Sunnah Nabi
Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4. Itu sunnah yang khusus untuk dia. Itu satu istilah sunnah. Yang dalam hukum syarak ni kita sebut sunnat ni, dia bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah mandub atau mustahab. Bermakna kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak berdosa. Kita kena bezakan tuh, supaya tidak terkeliru. Kalau mengikuti perbahasan-perbahasan di YouTube kah, baca tulisan-tulisan. Seterusnya, ada yang dikatakan haram, yang saya tidak akan huraikan lagi. Seperti yang disebut tadi, ada yang dikatakan makruh, ada yang dikatakan harus. Oke, kita melihat kepada sumber hukum. Hukum yang seperti dikatakan tadi, hukum adalah undang-undang Islam. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ini sumber utama. Sumber hukum kita bukanlah kitab Veda, bukan kitab Tao Te Ching Cina, kitab Buddha bukan, kitab Yahudi Taurat bukan, kitab Zabur bukan, kitab Injil bukan. Kita punya sumber undang-undang Al-Quran dan hadis. Bukan akta parlimen, bukan enactment negeri. Sumber undang-undang kita dalam Islam untuk menentukan. Contohnya menentukan perkawinan itu sah kah tidak sah. Anak tu anak luar nikah kah tidak anak luar nikah. Bolehkah menikah tanpa 2 orang saksi. Untuk menentukan sumber, menentukan hukum, sumber yang dirujuk, sumber utama adalah Al-Quran dan hadis. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat berkenaan hal ini. Lepas itu sumber yang seterusnya selepas Al-Quran dan hadis, ada sumber, banyaklah sumber lain, tapi yang utama dia adalah ijma' ulama, ijtihad ulama, dan qiyas. Cuma tidak semua orang setuju ini sebagai sumber hukum. Macam contoh qiyas, ada setengah golongan yang tidak bersetuju qiyas sebagai sumber hukum. Ini secara umumnya, secara ringkasnya saya terangkan. Nanti saya akan bagi contoh insya-Allah. Oke, sumber hukum di dalam Islam seperti yang disebut tadi, itulah yang ada 5 tuh. Bukan terhad kepada 5, ada banyak lagi, tapi saya ringkaskan, ambil yang utama saya ada 5. Yang berkenaan ijtihad ulama tu, dia ada yang ulama-ulama berbeza pendapat, dipanggil khilaf. Dan di antara perbezaan pendapat tu ada majoriti ulama berpendapat satu hukum tu mendapat pendapat ulama yang majoriti. Minoriti saya yang beranggapan berbeza. Itu dipanggil, kalau yang majoriti ulama bersetuju dengan satu hukum itu haram. Contohnya ulama mengatakan azimat itu haram. Ada khilaf. Tapi majoriti ulama berpendapat apa? Haramkah? Harus. Adakah majoriti ulama berpendapat haram? Cuma sekelompok kecil saja ulama yang mengatakan harus. Jadi dia ada perbincangan di situ. Kalau dari sudut ijtihad ni, khilaf ni, dia ada khilaf yang banyak ulama, ramai ulama berbeza pendapat, dan ada yang majoriti ulama, hampir keseluruhan ulama berpendapat sama pendapat, kecuali ada kelompok ulama yang kecil saja berbeza pendapat. Jadi itu dipanggil pendapat jumhur ulama. Oke, seterusnya. Ini yang saya nak masuk. Kaedah fiqh. Maksud kaedah fiqh ini akan saya bagi satu contoh, Maksud kaedah fiqh ini, bila kita belajar ilmu usul fiqh ini, kita akan belajar topik kaedah fiqh. Kaedah fiqh adalah prinsip-prinsip kuli atau bersifat umum dalam bentuk nas pendek, nas ringkas, yang mengandungi hukum umum yang sesuai dijadikan panduan untuk menentukan hukum satu perkara atau persoalan yang baru timbul.
Kalau dalam bahasa Inggris, dia panggil maxim. M-A-X-I-M, maxim. Dalam Islam kita sebut kaedah fiqh. Dan kena faham, kaedah di sini dalam ilmu usul fiqh dia tidak sama makna dengan makna dalam bahasa Melayu kaedah. Dalam bahasa Melayu kaedah maksudnya cara-cara melakukan sesuatu. Tapi kaedah yang dimaksudkan dalam usul fiqh ni, kalau dalam bahasa jamak dia atau plural adalah kawaid fiqhiyah. Kaedah fiqh ini adalah maksud dia prinsip-prinsip umum untuk menentukan hukum. Oke, saya akan ringkaskan pergi kepada topik seterusnya dan kita nak tamat dan ni. Saya bagikan sebahagian contoh yang disebut kaedah fiqh. Nanti saya akan bagi contoh khusus. Ini ada beberapa kaedah fiqh. Satu kaedah fiqh ini dipanggil al-umur bil maqasidiha. Sebelum tu saya akan uraikan lagi tambahan sedikit tentang kaedah fiqh ni. Begini, sumber hukum Al-Quran dan hadis. Tapi ada perkara yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Terutama pada zaman moden ini banyak perkembangan. Perbankan elektronik. Halalkah, haramkah, jual beli online. Bolehkah, tak bolehkah, sahkah, tak sah. Di mana ijab kabul dia? Kalau transaksi jual beli online. Sedangkan dalam Islam, ilmu fiqh, kalau nak urusan jual beli itu sah, dia mesti ada ijab kabul. Saya jual ini buku kepada anda. Terus si pembeli kata, saya beli buku ni dengan harga RM50. Perlu ada ijab kabul. Jadi kalau online tercapaikah, terlaksanakah ijab kabul tersebut? Jadi kalau dirujuk Al-Quran dan hadis tidak akan dinyatakan secara jelas sebab perkara itu dulu tidak wujud pada zaman itu. Jual beli secara online tidak wujud pada zaman Nabi. Jadi ulama mengkaji. Dia kaji Al-Quran. Ulama kan hafal Al-Quran. Ulama kan hafal banyak hadis. Dia kaji Al-Quran, dia kaji hadis. Lepas tu dia lihat dari sudut kias dan sebagainya. Dia gabungkan, baru dia keluarkanlah satu prinsip-prinsip umum untuk panduan bagaimana menentukan hukum. Prinsip-prinsip umum ni yang diambil sebenarnya, disimpulkan dari Al-Quran dan hadis, kita namakan kaedah fiqh. Jadi antara contohnya, dan banyak kaedah fiqh ni, dan ada yang ulama sepakat, ada ulama berbeza pendapat. Antara dia yang saya sampaikan di sini ada beberapa contoh. Antara dia al-umur bil maqasidiha, yaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi. Setiap amal itu berdasarkan niat. Jadi dijadikan satu ulama membuat satu prinsip umum untuk kita menentukan hukum-hukum bila ada lagi berlaku perkara-perkara baru yang perlu ditentukan hukumnya. Kaedah fiqh yang contoh yang lain, al-yakin la yuzal bil syak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Al-daral yuzal. Kemudaratan mesti dihapuskan. Dan ada lagi satu, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Ini pun berdasarkan hadis Nabi. Dijadikan satu prinsip umum. Antara dia lagi, al-masyaqqah tajlibul taysir. Kesukaran membawa kemudahan. Dan satu lagi contoh seterusnya, al-ada muhakkamah. Adat diguna pakai dalam memutuskan suatu hukum.
adat sekampung, adat di satu negara itu. Jadi sekarang saya akan bagi contoh umum macam mana pemakaian ilmu usul fiqh ni. Sebagai contoh, katakan ada soalan, makan dada ni haram ke halal? Sama ada secara suntikan ke tubuh atau makan dada ni, ganja ke, halal ke haram? Kalau kita rujuk terus kepada Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang jelas mengatakan sesungguhnya dada itu adalah haram. Atau kita cari di hadis Nabi, hadis sahih atau hadis daif lah pun, tidak ada yang jelas Nabi mengatakan, wahai orang-orang beriman, jauhilah dada kerana dada itu haram. Tidak ada. Jadi bila tidak ada, siapa yang kita kena rujuk untuk menentukan hukum dia halal ke haram ke? Atau makan dada ni sebenarnya halal, harus, atau mungkin sunat lagi makan, dapat pahala. Jadi tidak menentukan hukum ni adalah ulama. Ulama dia kaji, lepas tu dia akan keluarkan satu hukum lah. Dan ulama ni kaji bukan dia keluarkan pendapat dia suka-suka. Dia kaji Al-Quran, dia kaji hadis, dia tengok beribu-ribu hadis, kitab sahih Bukhari, sahih Muslim. Dia tengok semua, dia tengok ayat-ayat Quran yang 114 surah. Lepas tu mungkin dia gunakan kaedah qiyas. Dalam Al-Quran dan hadis ada dengan jelas pengharaman minuman keras, arak. Al-Quran ada dengan jelas mengharamkan, dalam hadis Nabi ada. Dan mungkin daripada situ ulama menggunakan kaedah qiyas. Dia kiaskan arak ni sebab-sebab dia yang diharamkan, antara dia memudaratkan. Dada ni pun kalau dimakan dengan salah guna pemakanannya melebihi sukatan akan memudaratkan. Dengan kaedah qiyas dan berbagai lagi, maka ulama pun menentukanlah, mengeluarkanlah fatwa bahawa makan dada ni haram. Tapi mahkamah akan uraikan ulama menguraikan lebih lanjutlah. Haram kalau kita salah guna. Tapi kalau dada tu ada dalam ubat, pil, apa dengan sukatan tertentu seperti yang ada di hospital bagi kita, kebanyakan ubat-ubat kimia ni, ubat hospital klinik ni, dia ada dada cuma dalam sukatan yang kecil. Jadi itu tidak haram. Tapi kalau kita salah gunakan, kita makan dada itu, kita suntik ganja ke tubuh kita, haram. Jadi mahkamah ulama menggunakan qiyas. Lepas tu ada lagi persoalan baru. Ketum pula bagaimana? Haram ke tak haram? Dari sudut Islam. Ketum hanya tumbuh-tumbuhan. Dia kategori dada kah? Jadi ulama kaji lagi untuk menentukan menggunakan ketum ni haram kah? Harus. Begitu, itu contoh umum. Memakai mahkamah mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, lepas tu menggunakan prinsip qiyas daripada pengharaman arak ni untuk mahkamah tentukan hukum menyalahgunakan dada itu haramkah tidak. Dan contoh khusus pula daripada buku ini, dalam buku ini ada persoalan ditanya, bolehkah mandi air ruqyah di kamar mandi atau di dalam tandas? Terutama rumah modern, housing, tandas dan kamar mandi, bilik mandi bersambung dalam satu tempat. Kalau mungkin rumah-rumah kampung, tandas dan bilik mandi berasingan. Tapi kalau rumah-rumah di bandar, rumah-rumah batu, housing, tandas, masuk satu pintu, di sanalah kamar mandi, bilik mandi, dan di situ juga ada tandas. Jadi persoalan yang ada ditanya dalam buku ini, ada persoalan, dia kemukakan, dia bincangkan, soalan bolehkah mandi air ruqyah dalam tandas. Jadi Syekh Abu Al-Bara mengatakan ada khilaf ulama. Ada ulama berbeza pendapat. Ada ulama mengatakan tak boleh mandi air ruqyah di dalam tandas. Ada ulama mengatakan boleh. Dan ulama yang mengatakan boleh, dia menggunakan dalilnya kaedah fiqh, yaitu nina. Dalil dia al-masyaqqah
tajlibul taisir. Yaitu kesukaran membawa kemudahan. Amat sukar kita arahkan pesakit wanita, terutama wanita yang tutup aurat. Jangan mandi di bilik mandi yang ada tandas. Jadi dia nak mandi di mana? Di depan rumah tak boleh. Dia dia mandi berkemban. Dia mandi di ruang tamu tak ada tempat air mengalir. Dia nak mandi di dalam bilik, duduk di besen baldi yang besar, mandi. Jadi menurut kaedah fiqh, kalau ada sesuatu kesukaran, boleh kita cari kemudahan. Asal saja tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syarak yang umum, yang sudah jelas. Jadi dalil yang dipakai adalah kaedah fiqh al-masyaqqah tajlibul taisir. Kesukaran membawa kemudahan. Itu dia punya dalil. Sebenarnya ada lagi dalil lain. Mengapa ada ulama mengatakan boleh mandi air ruqyah di bilik mandi. Walaupun ada setengah-setengah perguruan ruqyah, perguruan rawatan Islam, persatuan rawatan tidak membenarkan, tapi itulah dikatakan Syekh Abu Bara cakap adalah berbeza pendapat ulama. Dalam buku ini pun dia ada bagi tahu. Ulama di Arab Saudi pun berbeza pendapat. Ada ulama di Arab Saudi mengatakan boleh, ada ulama di Arab Saudi mengatakan tak boleh. Jadi Syekh Abu Al-Bara dia memegang pendapat ulama mengatakan boleh, dan dasarnya, asas dia, dalilnya adalah menggunakan kaedah fiqh al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu kesukaran membawa kemudahan. Dan kita prinsip-prinsip ni, kaedah-kaedah fiqh ni bukan kita suka-suka ambil satu ni aplikasikan saja dalam keadaan makan dada boleh atas dasar kesukaran membawa kemudahan. Tak boleh, kita kena belajar bila masa prinsip ni boleh diguna pakai. Dan menarik ilmu ni dipelajari. Contohnya ada lagi satu prinsip al-darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Prinsip ini banyak digunakan pakai untuk dalam merawat pesakit. Yaitu nyawa, keselamatan pesakit diutamakan. Kerana apa? Kerana dalil al-darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Mesti jaga jangan berlaku kemudaratan. Jangan pesakit tidak dijaga keselamatannya, dia ruqyah pesakit di apartemen tingkat 10, dia lari, dia lompat dari tingkat 10 mati. Lupa kunci pintu, lupa kunci tingkap. Peruqyah itu mungkin berdosa. Sebab dia tidak berhati-hati sebelum memulakan rawatan. Dan prinsip yang dia pakai itulah antara dia dalilnya kaedah fiqh. Jadi itu saya contoh yang saya berikan kita kepada penutup, yaitu seperti yang disebut tadi itu, kalau kita paham bahwa penting ilmu usul fiqh ini diketahui dan difahami oleh para peruqyah. Tidak pun kita tahu macam ulama tahu sehingga kita boleh mengeluarkan fatwa. Kita punya taraf ilmu kita tidaklah sampai kita ni boleh mengeluarkan fatwa, tapi sekurang-kurangnya kita pahamlah kalau ada perbezaan pendapat, kita faham perbahasan itu sebab kita ada belajar, mengetahui dan memahami ilmu usul fiqh. Jadi sebelum saya tutup kuliah saya ini dan berikan kepada Syekh Coach Kamarul, saya akan ajar dan ijazahkan satu ayat Al-Quran untuk tujuan ruqyah. Saya baca 3 kali, masing-masing nanti ikut di tempat masing-masing. Lepas itu saya katakan saya ijazahkan, dan yang masing-masing cakap
saya terima ijazahnya masing-masing, yaitu ayat 82 surah Al-Isra, yaitu sebahagian daripada ayat-ayat syifa. Ayatnya berbunyi, boleh rujuk kalau ada buku saya yang begini tu, saya ada bagi secara e-book ataupun boleh rujuk Al-Quran. Okey. Ayat 82, kalau ayat penuhnya berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ana wa min wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Itu ayat penuhnya. Tapi kalau untuk merawat boleh juga dibaca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang bermaksud, dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat ini sesuai dibaca sebagai ruqyah untuk penyakit-penyakit fizikal, sakit kepala, sakit bahu, sakit perut, sakit kanser dan sebagainya. Jadi kita baca yang ayat penuh, kita baca 3 kali, lepas tu saya ijazahkan. Ya, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Saya rasa cukup 1 kali saja pun, nanti boleh ulang kaji, baca sendiri dengan rujuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ijazahkan ayat Quran tadi, surah 82, ayat 82 surah Al-Isra, iaitu surah ke-17. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir pada malam ini, yang bolehlah dibacakan untuk tujuan meruqyah. Dengan ini saya ijazahkan, semoga bermanfaat. Bolehlah jawab sendiri di rumah masing-masing, qabiltu atau saya terima ijazahnya. Maka dengan ini saya akan tutup slide. Alhamdulillah kita dapat sampaikan. Cubalah memahami secara beransur-ansur. Bukan mudah untuk memahami topik yang saya sampaikan ini, sebab ini topik agak berat. Tapi cubalah fahami secara beransur-ansur. Baca lagi lah buku-buku tambahan. Jadi saya akan tutup slide. Maka dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini kembali kepada moderator kita yang dihormati, saudara Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas penjelasan dan juga kuliah pada hari ini. Dan Alhamdulillah juga, terima kasih juga kepada Ustaz Sinar atas pengijazahan ayat syifa yang kita boleh gunakan sebagai ayat untuk dijampi atau ruqyah. So sebagai tambahan, biasanya ayat syifa ni sering kalau saya gunakan sebagai doa-doa penutup ataupun doa yang kita tambah semasa buat air penawar, air jampi. Doa ini juga sesuai di saat kita nak makan ubat, nak makan penedor, nak makan ubat batuk, sambil kita baca surah Al-Isra ayat 82 tadi. Okey, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu sebagai salah satu doa. Kalau saya sendiri pun bila saya nak makan ubat-ubatan, ubat-ubat hospital, panadol, ubat batuk dan sebagainya tu, saya nak minum dengan air tu, biasanya saya akan bacakan dahulu paling kurang surah Al-Isra ayat 82 sebagai doa tambahan sebagai untuk air jampi. Okey, Alhamdulillah selesai untuk sesi kuliah pada malam ni. Masa pun dah pukul 10.40 malam. Kita terus buka kepada sesi soal jawab. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan sesi kuliah pada pukul 11. So yang mana yang ada soalan,
boleh terus bertanya soalan, nak type soalan juga boleh, nak bercakap secara langsung juga boleh. Okey, Alhamdulillah Ustaz Yusof ada soalan, silakan Ustaz Yusof. Assalamualaikum kepada yang dihormati Coach Kamarul dan Ustadz Sinar, dan kepada semua peserta kuliah yang saya kasihi. Ada soalan yang saya perlukan secara lisan. Ada dua soalan. Soalan yang satu yang saya ada pernah DM Ustadz Sinar, tapi tidak mengapa, mungkin Ustadz Sinar boleh jawab di sini untuk panduan bagi peserta lain supaya boleh lebih memahami. Soalan yang pertama ialah bagaimanakah kita sebagai seorang perawat untuk mengendalikan kes bagi pesakit histeria yang menjerit terus-menerus. Bagaimana kita mau handle kes macam itulah. Mungkin kaidah yang begini lebih sesuai di Padang, tapi malangkali Coach dan Ustadz ada tips untuk memberi kepada kita supaya menghadapi kalau terjumpa situasi begitu. Soalan yang kedua pula berkaitan dengan ada saya nampak di TikTok Shop yang viral dengan Ruqyah Paper, di mana Ruqyah Paper ini ditulis dengan cetakan ayat-ayat Al-Quran. Saya tak pasti sama ada menggunakan ink ataupun mungkin herba saffron, tapi apa yang saya lihat warnanya agak lain lah. Saya tidak pertikaikan tentang saffron nih, sebab yang umumnya kita sudah tahu saffron ini merupakan herba yang boleh juga merawat sakit-sakit tertentu. Sudah pasti ya ada faedah. Cuma yang saya ada heran sedikit ialah Ruqyah Paper ni bila saya tengok dengan jelas, ya seolah-olah telah di print. Tertanya-tanya saya, adakah kalau menggunakan cetakan nih yang mungkin daripada mesin boleh menjatuhkan niat untuk memberikan kesembuhan kepada pesakit yang meminumkannya. Dalam iklan TikTok itu pun ada bagi tahu, ada contohnya ada ayat kursi, ada surah Yasin, ada Al-Baqarah. Itu terpulanglah kepada mereka yang pandai mempromosikannya. Cuma yang saya nak tahu, adakah cara begitu boleh menjatuhkan niat dalam dikira kalau Coach Kamarul lebih arif tentang kaidah piring putih. So itu saja soalan saya. Saya harap ahli panel kita boleh menjawabkannya. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusof atas soalan. Untuk menjawab soalan pertama, iaitu bagaimana tips menghadapi kerasukan ataupun histeria yang meronta-ronta. Yang pertama sekali, kalau kes histeria di sekolah, di asrama, di tempat kerja yang meronta-ronta, dan kebiasaannya pesakit histeria ni dia akan mudah berjangkit daripada pesakit A, histeria dia akan mudah berpindah berjangkit kepada pesakit B, C dan D. So nanti semakin lama semakin ramai yang akan menjerit-jerit kerasukan dan histeria. So yang pertama sekali, asingkan, kalau kaedah saya, asingkan dahulu pesakit yang pertama yang mula-mula kerasukan tu. Pesakit yang mula-mula kerasukan tu diasingkan di dalam bilik yang lain ataupun section yang lain, area yang lain, dan yang belen-belen remaining pesakit yang kerasukan lain tu boleh dikumpulkan di suatu tempat yang lain. Okay, so yang pertama sekali yang perlu dirawat adalah pesakit yang mula-mula kerasukan tadi. Pesakit yang first mula-mula kerasukan tu, itu perlu dirawat dan diselesaikan dahulu. Rawat yang tu dahulu, diselesaikan dahulu, bagi sedar dulu dan sebagainya. Kemudian barulah rawat pesakit-pesakit lain yang turut kerasukan. Dia tak semestinya di Padang ataupun di mana, boleh je di bilik-bilik pun boleh.
Tak semestinya bilik juga, cuma mungkin kena asingkan sahaja area dia tu. Kalau pesakit tu ramai-ramai kerasukan di dalam satu bilik asrama dom, pesakit yang mula-mula tu kita asingkan, kita bawa ke bilik ataupun dom yang lain, dan yang selebihnya tu kita boleh ruqyahkan kemudian. Selesaikan dahulu pesakit yang pertama dahulu, yang mula-mula kerasukan dahulu. Itu tip daripada saya. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua mengenai ada sekarang ni ada dijual di media sosial, di TikTok, di Shopee, tulisan-tulisan ayat Al-Quran, kemudian mereka claim untuk ayat Al-Quran ni direndam, kemudian untuk diminum. Sebenarnya kaedah tersebut dia mirip kepada rawatan pinggan putih, di mana saya memang belajar dengan guru saya rawatan pinggan putih, dan saya mengajarkan kaedah tersebut kepada pelajar-pelajar saya. So rawatan pinggan putih basically boleh kita gunakan sama ada dengan menggunakan tinta za'faran pun boleh, bunga za'faran, ataupun apa yang guru saya ajar sebagai dakwat ros, pencelup ros juga boleh. Cuma setakat ni kita nak kena pastikan dakwat yang kita gunakan tu tidak beracun, kita boleh minum. So maksudnya kita tulis di pinggan menggunakan tinta za'faran, menggunakan bunga za'faran ataupun ros, kemudian kita larutkan. Dia ada kaedah dia, kita larutkan dan kita minum. So berbalik kepada soalan Ustaz Yusuf, kalau dia di print, so kalau setakat yang saya belajar ni, kaedah rawatan pinggan putih ni ianya perlulah ditulis sendiri. Kita tulis sendiri, kita bancuh dakwat sendiri, kita tulis dengan tangan, kemudian kita baca ayat tersebut, kemudian kita larutkan dan kita minum. So bila dia di print, ada beberapa persoalan lah, bimbang. Dakwat ink printer yang dia print tu bila dilarutkan dan diminum, bimbang boleh memudaratkan jangkitan kepada perut, nanti sakit perut. Sebab dakwat-dakwat ni, dakwat-dakwat ink printer ni sebenarnya dia merupakan campuran-campuran chemical. So kita bimbang akan mudarat kepada perut. So dan juga dia kaedah dia ni, dia sebab tu dia kata rawatan pinggan putih ni dia ada kaedah dan tertib dia. Dia bukan sewenang-wenangnya kita print. Kalau kita nak berbalik kepada tu, mudah je lah. Kita pergi ambil satu naskah Al-Quran, kita rendamlah satu naskah Al-Quran tu, dakwat daripada Al-Quran tu dapat lagi 30 juzuk terus. So dia bukan semudah macam tu. Dia ada adab-adab dia semasa menulis, ada kaedah-kaedah dia semasa menulis, ada teknik-teknik dia kena menulis. So itu yang kita kena perawasi. Tapi secara umumnya kaedah tersebut tidaklah sampai jatuh kepada jadi haram. Saya juga pernah bersembang hal ni dengan beberapa orang sahabat saya. Kaedah tersebut tidaklah sampai jatuh haram. Tapi yang pertamanya boleh mendatangkan mudarat. Dakwat yang di print tu ada bahan kimia yang boleh memudaratkan perut. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh mengundang fitnah. Sesiapa sahaja boleh claim dia buat printing ayat-ayat Al-Quran, kemudian rendam sahaja ayat tu dan minum untuk kesembuhan. So kita bimbang dia menimbulkan, membawa kepada pintu fitnah, macam orang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kita bimbang. Dan yang kita paling bimbang, ayat Al-Quran tu macam dimain-main lah, sewenang-wenangnya di print, direbus ataupun dicelup dalam air kemudian diminum. Sedangkan dalam kaedah rawatan pinggan putih ni dia ada tertib dia. Kita menulis, selepas kita menulis dengan dakwat za'faran atau bunga ros tadi, kemudian pesakit perlu membacakan semula apa yang ditulis, ataupun perawat perlu membacakan semula apa yang ditulis. Kemudian barulah dilarutkan air tersebut di dalam pinggan. Kemudian air di dalam pinggan tu dipindahkan pula ke dalam bekas atau jug yang lebih besar. Dia ada tertib-tertib dia bila kita dalam kaedah tersebut. So kalau dia dah buat shortcut macam tu, saya lebih kepada bimbang kepada membawa fitnah yang lebih besar. Tapi secara umumnya saya tidaklah rasa sampai jatuh hukum haram ataupun tidak boleh. Dia masih lagi boleh diguna pakai. Cuma bimbang orang yang mungkin tak kuat pegangan akidah dia, pegangan iman dia, hanya akan mengambil ayat-ayat tersebut, rendam dan minum tanpa
membaca. Sedangkan membaca tu adalah salah satu kaedah yang lebih utama dan lebih membawa manfaat yang lebih besar. Itu dua jawapan saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Okay, jawapan saya berkenaan soalan yang pertama berkaitan histeria. Okay. Jawapan saya begini. Kalau yang bila berlaku histeria tu kita kena lihat keadaan. Sama ada dia berlaku di tempat awam. Contohnya di sekolah budak-budak histeria, seorang demi seorang terjangkit histeria. Atau orang tu kerasukan di rumah dia sendiri, cuma dia sama ada dia seorang saya kerasukan ataupun dalam keluarga tu ada 3 orang kerasukan, adik-beradik ada adik dikerasukan, abang dikerasukan, sepupu dikerasukan. Jadi pendekatan dia ada berbeza sedikit. Sekiranya yang kerasukan massal ni macam di sekolah dia ramai dan berjangkit, budak-budak berjangkit, dan contohnya tidak ramai cikgu yang pandai meruqyah. Ada tu guru, ustaz, guru agama pun belum tentu dia pandai meruqyah. Dia tidak ada pengalaman. Dia pun akan jadi serba salah sebab terlalu banyak kan, terlalu ramai orang. Jadi untuk yang di tempat awam ni, macam di sekolah, kaedah asas dia adalah sedarkan pesakit yang histeria tu, dan cara menyedarkan tu pernah dia ajar dalam kuliah-kuliah online kita. Sedarkan, lepas tu asingkan dia dengan yang masih histeria, dan bila semua dah sedar, yang histeria ni, yang dah sedar ni dia diasingkan dengan contohnya pelajar yang tak kena histeria sebab takut nanti berjangkit, diasingkan, katakan di dewan lah. Satu di penjuru sana yang histeria yang dah sedar, yang budak-budak lain di kawasan lain, di penjuru lain. Contohnya itu. Lepas tu rawat, mungkin kalau begitu hanya dirawat yang punca asalnya. Siapa yang mula-mula kena histeria itu yang dirawat. Yang lain tu kalau dah sedar itu akan dirawat mungkin seorang demi seorang. Mungkin kalau tidak sesuai masa dah pukul 1 pagi, budak nak bagi suruh balik ke asrama tidur. Jadi mungkin dirawat di masa yang akan datang, esoknya ke satu demi satu dirawat di bilik konseling dan sebagainya lah. Itu pendekatan yang pertama. Kalau kerasukan di rumah, seperti ada video yang saudara Yusuf tunjukkan kepada saya, kerasukan agresif ni, kalau perawat tu berkemahiran dialog, berdakwah kepada dia, beritahu yang jin merasuk tu, saya bukan nak bergaduh dengan kamu, bukan nak berlawan, beradu kehebatan. Saya nak memperkenalkan kamu dengan agama Islam, agama yang indah. Cuba dengar, saya tak nak bergaduh. Kalau kamu duduk diam-diam, saya akan berdakwah, bagi tahu akidah Islam. Lepas tu kamu buat pilihan, kamu nak terima atau tidak, tapi kamu tetap keluar daripada tubuh pesakit. Kalau kamu terlampau agresif, saya akan sambung baca ayat kursi, contohnya begitu. Jadi ringkasan dia begitu, dia kaedah dakwah dia. Dan biasanya pengalaman saya, kalau saya buat begitu, yang pesakit kerasukan gaya harimau lah, melompat sana, melompat sini lah, bersilat lah, keluar jurus, menjurus begini, dia akan duduk diam. Dia akan duduk diam, lepas tu berdialog secara inilah. Cuma jangan terlalu layan jin yang berdialog panjang lebar ni. Kalau dia masih tak nak keluar, baca semulalah ayat-ayat ruqyah, terutama ayat-ayat azab seperti ayat kursi. Okey, itu secara ringkas. Kepada soal yang berkenaan, soalan kedua, ruqyah paper. Pertama kita kena faham, ruqyah paper ni muncul baru-baru dia muncul. Dia dari mana? Dia asalnya dari idea ni muncul daripada kaedah pinggan putih. Kaedah pinggan putih seperti yang Coach Kamaru, antara orang yang ada belajar ilmu ini dan mengajar, tapi kena hadir kursus dia yang secara berdepan. Kaedah pinggan putih ini, majoriti ulama, kalaupun tidak semua ulama sependapat, majoriti ulama antara dia Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan boleh merawat dengan bukan sekadar baca ayat Quran, hembus nafas ke air dan minum, tetapi tulis di pinggan warna putih. Lepas tu air, dilarutkan air di situ, dia seolah-olah macam air ruqyah lah, dah minum. Tapi ada kaedah dia lah, langkah-langkah dia, step dia.
Dan kaedah pinggan putih ini ada banyak dia punya syarat. Antara dia dakwat yang digunakan mesti dakwat yang boleh diminum. Contohnya dakwat zafaran. Zafaran memang boleh diminum. Kita boleh itu stigma zafaran itu kita masukkan air, kita boleh minum. Ataupun air bunga ros yang asli daripada bunga itu memang boleh diminum. Ada kan sirap ros, cuma itu perasa boleh diminum kalau kadar itu tidak terlalu banyak, boleh diminum. Jadi itu yang dibuat dakwat. Tidak akan orang tulis ayat Quran di pinggan putih menggunakan dakwat pen yang berjual di kedai alat tulis tuh. Sebab dakwat tuh itu dakwat untuk menulis di atas kertas. Dakwat itu memang tidak boleh dimakan, beracun. Dia bukanlah sesuai untuk dimakan. Dia beracun, tidak boleh digunakan dakwat tu. Kalau bayangkanlah kalau kita tulis satu pinggan putih, jaranglah berlaku. Tapi kalau ditulis pinggan putih satu surah Al-Baqarah penuh, berapa banyak dakwat pen tu kita minum bercampur dalam boleh keracunan kita. Jadi dari sana dikembangkan Ruqyah Paper. Sebabnya kenapa? Tidak ramai orang mampu menulis ayat Quran di pinggan putih. Jangan katakan tulis surah Yasin, sebab ada orang boleh buat air ruqyah pinggan putih dengan tulis surah Yasin penuh. Ada lebih 80 ayat. Jangan kata tu nak tulis surah Al-Fatihah pun 3 kul tulis di pinggan putih, bukan semua orang pandai menulis ayat Quran. Jadi ada orang dapat idea, bagus dia buat dalam secara mass, secara banyak, dia jual. Jadi orang tak pandai menulis, orang malas nak tulis di pinggan, beli sialah pinggan seumpama uncang teh digabungkan dengan idea uncang teh kan, itu direndam kertas tu. Persoalan dia bagaimanakah orang, kita tak tahu pun siapa orang tu yang buat tu. Kalau kita tahu orang yang buat tu siapa, namanya ustaz ni, kita kenal ustaz ni memang berkaliber dalam ilmu ruqyah, tak. Orang yang buat tu kita tak tahu. Tiba-tiba ada wujud tu dia iklankan. Persoalan dia yang tulis tu dengan apa? Printer komputer. Kalau printer komputer dakwat dia pun sama juga. Dakwat dia bukan dakwat zafaran. Dia dakwat ini kalau kita minum dakwat tu keracunan kita. Dan saya berpendapat kalaulah dakwat yang digunakan dengan Ruqyah Paper tu dakwat bukan dakwat zafaran, bukan dakwat bunga ros, tapi dakwat yang memang tak boleh diminum, hukumnya dah jatuh haram. Bukan tulisan tu, bukan kaedah tu, tapi haram. Sebab balik kepada baru juga kita belajar tadi, kaedah fiqh. Salah satu kaedah fiqh mungkin saya tersasul sebut tadi, yang disebut la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang. Ini salah satu dalil kaedah fiqh. Kalau kita buat sesuatu yang memudaratkan, contohnya kita buat betul dari segi tulis ayat Quran di mangkuk pinggan putih dan kita minum airnya, tapi gunakan dakwat dibenarkan, dibolehkan majoriti ulama. Tapi kalau kita guna dakwat yang boleh memudaratkan, boleh orang keracunan atau mati, berdasarkan dalil la dararah wa la dirarah, maka perbuatan itu adalah haram. Sebab dia memudaratkan. Bukan pula orang sembuh, tapi orang boleh mati atau boleh keracunan. Jadi itu kita kena timbang. Dan masalah itulah yang kaedah yang dijual sekarang ni, kita tidak tahu siapa sebenarnya orang yang buat. Kalau kita tahu orang tu dia memang seorang pengamal perbuatan Islam, dia tunjukkan cara buatan dia, ini dah benda tu dah jadi, dia jual. Dan kita cuba fikirlah, kalau dia jual secara banyak, mass, dia ada masakah tulis tangan sendiri, ikut kaedah-kaedah seperti yang Coach kemarin bagi tahu, dia ada kaedah tertentu, dia tulis, dia baca, ni semula. Jadi dia kemungkinan kalau secara pukal, secara banyak, besar, dia mungkin dalam kaedah print apa dakwat yang digunakan, dakwat yang boleh diminum atau tidak. Jadi itu yang saya lontarkan ulasan saya berkenaan Ruqyah Paper ni. Jadi itu saya jawapan saya ringkaskan dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach.
Okey, alhamdulillah selesai dua soalan yang alhamdulillah nampak macam simple, tapi soalan tu memerlukan penjelasan yang panjang dan masya-Allah tabarakallah masa pun dah pukul 11. Okey. Masa dah pukul 11. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Mic Ustaz Sinar. Terima kasih coach dan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Semoga yang selalu hadir tetap istiqamah untuk hadir. Sebab pendekatan saya kali ini sudah dalam menyampaikan kuliah, saya akan gabung-gabungkan, ada masa saya akan ajar ilmu-ilmu ruqyah tahap-tahap yang mudah, yang orang baru nak belajar. Tapi sebab saya tahu kita dah bertahun, mungkin setahun dua dah kuliah ni, dan ada yang konsisten istiqamah, dah belajar benda-benda basic, apa itu ruqyah dan sebagainya, apa itu asas-asas ilmu ruqyah ni dah tahu. Jadi saya akan dari masa ke semasa, bukan tiap-tiap minggu, tapi saya akan masukkan lagi ilmu-ilmu tambahan yang lebih mendalam. Ni jadi siapa yang sekali-sekala datang kuliah tu tak berapa faham, bersabar, cubalah belajar dan ulang kaji video-video yang lalu, tengok, ulang kaji untuk tambah ilmu pengetahuan ruqyah ni. InsyaAllah dengan hadir, kalau tak dapat kita belajar secara berjumpa, daripada jumpa bomo yang mungkin menyamar sebagai ustaz, penyakit lagi bertambah teruk akan datang. Lebih bagus kita belajar, tak dapat berjumpa berdepan, belajar secara online. Sebab online ni secara live, kelebihannya kita boleh bertanya kalau kita tak faham. Dia seolah-olah macam berdepan juga. Jadi kekallah istiqamah, galakkanlah saudara mara kita, sahabat kita yang ada sakit atau yang sama ada dirinya sendiri atau keluarga sakit, hadir kepada kuliah kita ni, ramaikan, kita kempen lah supaya bila orang ramai hadir kuliah online tentang ruqyah, orang dah sedar apa tu ruqyah syariah, orang akan tinggalkan bomo tu. Tak perlulah Akta 775 pun sebenarnya kalau nak menghalang orang daripada berjumpa bomo atau bomo tak lagi mengamal. Kalau orang dah sedar apa ruqyah syariah, macam yang berlaku di Indonesia, orang pergi dah faham, dah sedar ruqyah syariah, pergi ruqyah syariah, tinggalkan bomo. Last bomo dah tak ada bisnes, terpaksa bomo menyamar jadi ustaz, menyamar jadi peruqyah, baju putih, jubah putih, berserban, pegang tasbih, seolah-olah. Tapi sebenarnya bomo, cara rawatan bomo. Tapi sebab tak ada bisnes dah. Tak boleh dah pakai baju hitam, macam baju silat zaman-zaman dulu, ada tengkorak di rumah. Itu dah berlaku di Indonesia. Atas daripada mulanya secara online, tunjukkan macam mana ruqyah syariah secara online, dan mengajar di online ni. Jadi kita galakkan kempen orang, masyarakat kita hadir kuliah online ni. Bila dah faham, mereka akan sendiri tinggalkan bomo tak akan ada bisnes. Kalau sebenarnya tak ada Akta 775 pun, bomo pun akan kehilangan bisnes kalau masyarakat semakin banyak yang faham. Jadi kempen lah untuk hadir kuliah online kita. Jadi yang dah hadir ni, terima kasih. Semoga Allah tetapkan hati kita untuk istiqamah menghadiri kuliah-kuliah seterusnya. Dan saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan memohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ini orang Sabah, kadang-kala mungkin bahasa saya sangka lembut tetapi rupanya kasar di telinga, mungkin sahabat kita di Semenanjung Malaysia. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kesilapan yang sama ada saya sengajakan atau tidak sengajakan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar dan atas perkongsian ilmu pada minggu ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami. InsyaAllah kita akan bersambung lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Dengan ini saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Wa akhiru da'wakum alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu was-solihat. Okay, alhamdulillah sehingga kita berjumpa lagi di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.